Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar lagi tajuk bab 1 tingkatan 5. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah hasil kerajaan. Jadi hari ini kita akan lihat dari mana agaknya kerajaan dapat pendapatan. Okey, hasil kerajaan terbahagi kepada dua. Maksudnya di sini ialah kerajaan dapat pendapatan daripada dua sumber utama iaitu hasil cukai dan juga hasil bukan cukai. Jadi hasil cukai itu pula dibahagikan lagi kepada dua kategori iaitu cukai langsung dan juga cukai tak langsung. Sekarang kita tengok lebih terperinci apakah maksud setiap jenis cukai ini. Okey, cukai langsung. Cukai langsung ialah cukai yang bebannya tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Sebagai contoh, katakan kita yang menerima pendapatan, kita menerima gaji, jadi kita perlu membayar cukai pendapatan berdasarkan gaji yang kita terima tadi. Bukannya orang lain. Jadi cukai langsung ini memberikan sumbangan yang paling besar kepada hasil kerajaan. Cukai langsung ini wajib dikenakan terhadap individu dan firma yang memperolehi sejumlah pendapatan tertentu. Okey, kita tengok secara satu persatu setiap jenis cukai langsung. Cukai langsung yang pertama ialah cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan individu dikenakan ke atas individu di Malaysia yang memperolehi pendapatan lebih daripada satu amaun tertentu dalam tempoh setahun. Okey, maksudnya kat sini berapa pendapatan yang akan dikenakan cukai, dia akan berubah-ubah, akan ditetapkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Jadi cukai pendapatan individu ini akan dikenakan ke atas pelbagai bentuk pendapatan individu, termasuklah upah, allowance, dividen, faedah dan juga sewa. Bagi kaki tangan kerajaan pula, allowance kaki tangan awam yang dikecualikan cukai adalah termasuk imbuhan tetap perumahan, imbuhan tetap kerajaan dan bantuan sara hidup serta bantuan khas kewangan. Apa agaknya tujuan kerajaan mengenakan cukai pendapatan? Yang pertama, ia merupakan sumber hasil kepada kerajaan. Yang kedua, cukai pendapatan ini dapat merapatkan jurang pendapatan di antara golongan yang kaya dan golongan yang miskin. Dan yang ketiga, ia menjadi satu alat kawalan kerajaan untuk mengatasi masalah inflasi dan juga kemelisitan ekonomi. Ini ada kaitan dengan tajuk yang kita dah belajar sebelum ini iaitu dasar fiskal, di mana kerajaan akan menggunakan salah satu alatnya adalah dasar cukai untuk mengawal inflasi dan juga masalah pengangguran. Seterusnya yang kedua ialah cukai langsung yang kedua ialah cukai pendapatan syarikat. Cukai ini dikenakan ke atas keuntungan yang diperolehi oleh syarikat berhad. Kadar cukainya adalah di antara 19% hingga 24%. Jenis cukai langsung yang ketiga ialah cukai pendapatan koperasi. Cukai pendapatan koperasi ini dikenakan ke atas keuntungan yang diperolehi oleh syarikat koperasi yang beroperasi di Malaysia, kecuali koperasi sekolah. Jadi koperasi di sekolah anda tidak perlu membayar cukai pendapatan koperasi.
Jadi, cukai pendapatan koperasi ini merupakan sumbangan yang terendah kepada jumlah hasil negara. Dalam kategori cukai langsung. Okey, seterusnya cukai langsung yang seterusnya ialah cukai pendapatan petroleum. Cukai pendapatan petroleum ini dikenakan ke atas semua syarikat petroleum yang beroperasi di Malaysia. Okey. Dan seterusnya ialah cukai keuntungan hartanah, di mana cukai keuntungan hartanah ini dikenakan ke atas keuntungan yang diperolehi daripada penjualan sesuatu harta tanah. Contohnya, bila kita jual rumah, kita dapat keuntungan daripada hasil jualan rumah tu. Jadi, daripada keuntungan yang kita perolehi tu, kita perlu membayar cukai, iaitu dinamakan sebagai cukai keuntungan hartanah. Cukai langsung yang seterusnya ialah duty stamp. Duty stamp merupakan bayaran yang dikenakan berdasarkan nilai sesuatu harta apabila dokumen harta yang dipindah milik distampkan. Maksudnya apabila berlaku proses jual beli harta tanah seperti rumah, bangunan kedai dan sebagainya. Jadi dia akan melibatkan dokumen. Dokumen ini akan melibatkan perjanjian di antara pemilik harta tanah tersebut dengan pihak bank dan juga dengan pihak guaman. Jadi dokumen ini perlu distampkan. Jadi berapa bayaran yang dikenakan dia akan tentukan berdasarkan kepada nilai harta tanah yang dijual beli tersebut. Okey. Jadi dekat sini duty stamp ni juga dikenakan ke atas dokumen yang melibatkan permohonan pinjaman ataupun bantuan kewangan. Contohnya nanti jika kamu hendak sambung belajar ke universiti dan kamu hendak buat pinjaman PTPTN, maka kamu akan buat perjanjian. Jadi dalam dokumen perjanjian tersebut, jadi perlukan duty stamp. Jadi berapa duty stamp yang akan dikenakan bergantung kepada dokumen tersebut. Di mana urusan berkaitan dengan duty stamp ini biasanya dilaksanakan di LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Cukai yang seterusnya ialah cukai tanah. Cukai tanah dikenakan ke atas pemilik tanah pertanian, tanah perusahaan dan juga tanah bangunan. Jadi, bayaran cukai tanah ini adalah berbeza-beza mengikut lokasi dan jenis tanah. Jadi, tanah yang berada di kawasan bandar lebih mahal. Jadi, cukai tanahnya lebih tinggi. Jenis tanah ni bukannya tanah pasir atau tanah liat. Jadi, jenis tanah ni sebenarnya merujuk kepada sama ada tanah pertanian, tanah untuk perindustrian ataupun tanah untuk perumahan. Jadi, kalau tanah untuk industri tu dia punya cukai dia lebih tinggi daripada tanah pertanian. Itu sebagai contoh. Seterusnya ialah cukai pintu. Jadi cukai pintu ini pula dikenakan ke atas pemilik rumah dengan tujuan untuk membiayai penyediaan prasarana dan perkhidmatan awam oleh kerajaan tempatan. Jadi kalau kita ada rumah sebenarnya kita kena bayar dua jenis cukai iaitu cukai tanah dan juga cukai pintu. Cukai tanah tu adalah tadi untuk tanah kediaman kita. Manakala cukai pintu ini dia akan kenakan berdasarkan kepada nilai harta tanah semasa, nilai rumah semasa kita. Jadi maksudnya bila nilai rumah tersebut makin tinggi, maka cukai pintu yang perlu dibayar juga semakin tinggi. Tapi kalau tanah pertanian, dia tidak ada bangunan. Jadi pemilik tanah pertanian dikenakan
cukai tanah sahaja. Okey, sekarang kita masuk kepada jenis cukai yang kedua iaitu cukai tak langsung. Apa itu cukai tak langsung? Cukai tak langsung merupakan cukai yang bebannya boleh dipindahkan kepada pihak lain. Jadi, cukai ini dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma. Okey, jadi firma mengenakan cukai ini kerana ia ingin mengekalkan margin keuntungan dan memindahkan sebahagian atau sepenuhnya beban cukai tersebut kepada pengguna dengan menaikkan harga jualan barang dan perkhidmatan. Okey, sebagai contoh, katakan kita beli kereta import. Jadi sebenarnya harga kereta yang kita dah bayar tadi termasuklah sekali dengan cukai iaitu dipanggil sebagai duty import. Jadi penjual tadi dia memindahkan beban cukai tersebut dengan cara menaikkan harga jualan barang dan perkhidmatan. Okey, jadi kita tengok apa agaknya jenis-jenis cukai yang termasuk di bawah kategori cukai tak langsung. Jadi yang pertama ialah duty excise. Okey, duty excise ini dikenakan ke atas barang seperti rokok, tembakau, minuman keras dan kenderaan bermotor yang dikeluarkan dalam negara untuk dijual di pasaran tempatan. Okey, sebagai contoh kereta Pro 2. Jika kereta Pro 2 itu dibuat di Malaysia dan dijual juga di dalam Malaysia. Jadi, ia akan dikenakan duty excise. Jadi, harga kereta yang kita bayar itu sebenarnya telah termasuk sekali dengan duty excise. Jadi, tujuan kerajaan mengenakan duty excise adalah yang pertama, ia merupakan hasil kerajaan. Dan yang kedua adalah untuk menyekat penggunaan barang yang membahayakan kesihatan seperti rokok dan juga minuman keras. Cukai tak langsung yang kedua ialah duty import. Jadi duty import ini pula dikenakan ke atas barang penggunaan yang diimport dari luar negara seperti buah-buahan, rokok, minuman keras dan juga barang mewah. Jadi contohnya katakanlah kita beli kereta import. Jadi bila kita beli kereta import, jadi harga kereta yang kita bayar tu sebenarnya telah termasuk sekali dengan cukai iaitu dipanggil sebagai duty import. Okay, kenapa import? Sebab kita beli barang tersebut dari luar negara. Jadi tujuan kerajaan mengenakan duty import adalah yang pertama, yang paling penting adalah dia merupakan sumber hasil kerajaan. Seterusnya, kerajaan ingin melindungi industri tempatan. Okey. Supaya industri tempatan ini akan dapat berdaya saing. Okey, seterusnya adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Maksudnya bila dikenakan duty import tadi, jadi harga barang import akan jadi lebih mahal. Jadi orang akan kurang beli barang import. Jadi orang akan lebih banyak beli barang tempatan. Ini akan menyebabkan permintaan barang tempatan akan meningkat. Jadi, industri-industri tempatan pun akan berkembang. Aktiviti ekonomi di dalam Malaysia akan berkembang. Maka akan wujudlah lebih banyak peluang pekerjaan dan kita dapat mengurangkan pengangguran. Seterusnya, ini akan memberi kesan kepada imbangan dagangan dan pembayaran di mana kita akan mendapat imbangan dagangan dan pembayaran positif ataupun lebihan. Dan akhir sekali adalah duty import ini bertujuan untuk mengatasi
lambakan barang import. Lambakan tu maksudnya kita nak elakkan supaya barang import terlampau banyak masuk ke Malaysia. Kan? Bila barang import terlampau banyak masuk ke dalam Malaysia, jadi penawaran akan melebihi permintaan kan. Jadi kita belajar masa tingkatan 4, bila penawaran barang import terlalu banyak, harga dia akan jadi murah. Bila murah, jadi orang akan beli barang import. Orang tak beli barang tempatan. Jadi kita tak nak perkara itu berlaku. Sebab itulah dikenakan duty import. Okey, seterusnya cukai yang ketiga, cukai langsung yang ketiga dipanggil sebagai duty export. Duty export ini pula dikenakan ke atas komoditi utama yang dieksport, yang dijual ke luar negara seperti petroleum, kelapa sawit, kayu balak dan juga getah. Jadi, tujuan kerajaan mengenakan duty export ini adalah yang pertama adalah sebagai hasil kerajaan. Yang kedua, kerajaan ingin menyekat ekspor komoditi bahan mentah yang tidak diproses secara berlebihan. Di mana tujuannya kat sini kerajaan ingin menggalakkan, kerajaan nak menggalakkan pengeluar tempatan memproses barang komoditi tadi menjadi barang siap ataupun barang separuh siap sebelum dijual ke luar negara. Seterusnya, tujuan dia adalah untuk memajukan industri berasaskan sumber tempatan. Jadi untuk menggalakkan kilang-kilang tempatan memproses bahan mentah sedia ada menjadi barang siap ataupun barang separuh siap dan kemudian dijual ke luar negara. Jadi dia akan memberi lebih banyak pendapatan kepada negara. Seterusnya, cukai yang tak langsung ini dikenali sebagai cukai barang dan perkhidmatan ataupun GST. Okey, jadi cukai GST ini sebenarnya diperkenalkan pada 1 April 2015. Okey, sekarang ni dah tak ada lagi dah cukai ni dah dihapuskan Okey, cukai ini dikenakan ke atas barang dan perkhidmatan. Di mana konsep dia adalah cukai ini dikenakan berasaskan konsep nilai tambah. Di mana golongan yang pendapatan tinggi yang menggunakan lebih banyak barang akan membayar lebih banyak cukai, manakala golongan yang berpendapatan rendah dan yang menggunakan sedikit barang akan membayar cukai yang lebih rendah. Di mana pada tahun tersebut semasa GST diperkenalkan, kadar dia adalah sebanyak 6%. Okey, cukai tak langsung yang seterusnya ialah cukai perjudian. Cukai perjudian ini dikenakan ke atas firma yang menjalankan operasi perjudian berlesen di Malaysia. Dan akhir sekali ialah levy. Levy ni pula dikenakan ke atas majikan yang membawa masuk barang dan perkhidmatan ke dalam negara. Dan cukai ini juga dikenakan ke atas pekerja asing yang masuk ke dalam negara kita. Okey, jadi itu tadi jenis-jenis cukai tak langsung. Sekarang kita tengok secara sekali lalu apakah jenis-jenis hasil bukan cukai. Okey, hasil bukan cukai yang mendatangkan pendapatan kepada kerajaan contohnya adalah seperti bayaran denda dan penalti, bayaran lesen dan permit, faedah dan pulangan pelaburan kerajaan, bayaran harta, sewa dan aset kerajaan, dividen, royalti, petroleum dan juga gas asli,
pemberian kerajaan luar negara dan juga daripada agensi antarabangsa. Dan yang terakhir adalah dividen daripada saham dan juga syarikat GLC. Jadi sekian sahaja tajuk kita pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk buat ulang kaji dan buat latihan dan berbincang dengan guru anda jika masih tidak faham lagi. Okey, sebelum saya akhiri, ingin saya kongsikan satu kata-kata motivasi. Anda menuai apa yang anda tanam. Maksudnya adalah di sini, apa yang anda usahakan pada hari ini yang akan menentukan apakah hasil yang akan anda perolehi pada masa depan. Okay. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Bye.